baca surah Sajadah? Kan? Jadi abah nak baca surah Sajadah dulu. Boleh? Saya ikut je. Lepas Sajadah pada Al-Insan pula, kembar dia. Boleh je, insya-Allah. Tadi baru dah buka surah Ali Imran. Kita buat surah pilihan. Saya letak tajuk dah kali ni. Tak lagi. Sekejap ya. Apa dia? Memang kita buat dulu begitu. Yang kita cadang nak balik, patah balik semula Ali Imran. Tapi aja abah dia nak ambil surah yang biasa baca dulu. Okey, kita ambil sedua lagi surah, lepas tu kita sambung baliklah. Ikut turutan. Sebab bukan apa, kita antara lain bila kita baca ikut turutan, kita akan baca apa yang kita tak pernah baca. Biasanya memanglah kita senantiasa baca tu surah tu je. Tapi lama-lama bila kita dah asyik surah tu je, kita tak tahu surah lain. Sekali kita ikut turutan ni, dia akan lama. Tapi tak apa, kita ambil dulu surah Sajadah. Sebab kita dah baca senantiasa. Lepas tu kembar dia ni surah Al-Insan. Kembar surah Sajadah ni surah Insan. Lepas tu kita patah balik surah Ali Imran lah. Masa panjang kan, InsyaAllah. Baik, surah Sajadah buka surah 415. Surah yang ke-32. Start dah ke saya? Dah? Start dah. Baik, sebelum daripada kita mula, sekali lagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat, anugerah dan kurnia yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, yang mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali lagi untuk sambung siri tadabbur kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita atas permintaan jemaah kita baca surah Sajadah untuk kita fahami maknanya, kerana dia surah yang senantiasa kita dengar dan kita jadikan bacaan dalam salat. Jadi mudah-mudahan dia boleh menambah kefahaman kita dan khusyuk kita dalam salat kita. Dan pastinya surah-surah yang dibawa dalam salat ni ada keistimewaan tersendiri, terutamanya pada surah-surah yang diulang-ulang ni. Macam kita baca surah Qul ya Qul huwallah, dia bukan sebab pendek tu. Nah, kita dah baca sebelum ni Qul ya dan Qul huwallah ni bukan sebab pendek dibaca, sebab intinya yang paling utama iaitu berlepas diri dari kekufuran dan mengisbatkan ketuhanan bagi Allah yang Maha Esa. Semalam saya tengok satu video seorang tentang tadabbur juga surah Qul huwallahu ahad. Dia kata kalau kita perasan dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ada dalam dia dua nama Allah. Ada dua nama Allah, Al-Ahad dengan As-Samad. Al-Ahad dengan As-Samad. Al-Ahad ni yang tunggal, yang satu. Tuhan ni tak ada tiga, Tuhan ni tak ada 1000, tak ada. Dia hanya satu. Dan dialah the most powerful, tidak ada yang boleh mengalahkan dia.
As-Samad pula kita terjemah sebagai apa? As-Samad. As-Samad ni maksud biasa kita terjemah sebagai tempat bergantungnya segala sesuatu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi dia terjemah bahasa Inggeris lah. As-Samad dalam bahasa Inggeris ni disebut he is eternal. Eternal ni maksud apa? Selama-lamanya. Kamu percaya ke kamu tak percaya, dia tetap Tuhan. As-Samad ni dia yang tetap selama-lamanya sebagai Tuhan. Mana kamu percaya, orang beriman kepada dia ke orang tak beriman kepada dia, dia doesn't matter. Dia tetap Tuhan macam-macam mana pun. Yang mana kalau orang tak percaya kepada dia, dia tak ada apa-apa, memang dia tetap Tuhan. Orang beriman kepada dia pun, memang dia tetap Tuhan. Jadi beruntunglah bagi siapa yang beriman kepada Tuhan, dan rugilah bagi siapa yang tidak beriman kepada Tuhan. Adapun Allah tu sendiri, dia tetap Allahus Samad. Selama-lamanya dia Tuhan, dan tidak ada yang boleh mengubah status dia sebagai Tuhan. Dengan kekufuran seseorang, hatta Nabi SAW sebut dalam hadis Qudsi, kalau semua orang kufur sekalipun, semua orang berhati seperti mana hatinya Fir'aun, orang paling jahat atas muka bumi ni, tetap tidak mengubah status bahawa Allah itu tu Tuhan. So kita ni sebagai makhluk, kita pun tunduk kepada dia tu satu kemuliaan, bukan satu beban. Pasal apa? Kita yang terkesan. Kalau tak beriman ke beriman, yang terkesan kita. Untung ruginya kita. Dia tu eternal, As-Samad, tetap Tuhan macam-macam mana pun. Saya kata Masya Allah, dia punya terjemahan tu satu benda yang, cara dia kupas tu satu benda yang baru bagi kita. Sebab tu kata Quran ni tak pernah puas. Padahal Qul huwallah je pun, bila kita dengar, hebat dia punya kupasan. Jadi sebab tu alhamdulillah Allah rezekikan kepada kita untuk baca. Jadi hari ini kita baca surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام
ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita merafa'kan setinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dan sekali lagi juga kita selawat dan salam
ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Kita baca tadi surah As-Sajdah. Cuma sebelum saya lupa, saya nak respon sikit isu semalam yang ada lepas daripada kuliah. Tidak ditanya tentang masalah azan yang dibaca waktu kita tengok orang kerasukan. Kadang-kadang kita sebut asal daripada azan adalah untuk pagi orang salat. Ada orang tanya, boleh ke tak kita baca untuk orang kerasukan azan kan? Jadi jawapan dia, sebahagian daripada ulama membenarkan dia. Kenapa? Kerana asal azan tu ada hadis Nabi sebut syaitan lari. Bila dengar azan dia lari. Bukan setakat lari biasa, sampai terketuk-kentuk lagi. Cerit-cerit dia lagi. Durat. Jadi disyariatkan untuk dibacakan azan waktu orang kerasukan. Begitu juga ada yang sebut waktu kebakaran, kerana sifat api itu syaitan juga daripada api. Begitu juga amalan salaf, dan sebahagian kata sunnah untuk azan di telinga bayi yang baru lahir. Jadi perkara yang ada dibahaskan itu, maka kita ikutlah. Adapun perkara yang sebagaimana yang kita sebut azan untuk sambutan tahun baru, yang itu tidak ada dalam syariat. Bahkan sambutan sendiri itu bukan daripada Islam. Ada saya duk baca-baca tu perbahasan tentang apa hukum azan dijadikan ringtone telefon. Kan? Orang telefon dengar Allahu Akbar, ringtone telefon. Ada orang jadikan azan sebagai alam waktu azan, waktu solat. Masjid tak azan, belum lagi, tapi dia dekat rumah dengar azan di telefon. Apakah itu disyariatkan? Atau yang ketiga, ada orang jadikan azan sebagai alam bangun tidur. Tak azan, bangun tidur, pukul-pukul sekian bunyi azan. Maka jawapan dalam masalah ini, tiga tu kategori dia berbeza. Adapun yang pertama, jadikan azan tu sebagai ringtone adalah sesuatu perkara yang tidak layak bagi azan, tidak patut bagi azan. Sebab apa? Ringtone ni pertama, kita bukan nak dengar azan tu. Kita waktu masuk je kita akan tutup untuk kita cakap dengan orang. Betul? Jadi kalau apa pun jua, kita akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tutup, kita akan cakap dengan manusia. Seolah-olah kita meninggalkan Allah dan kita cakap dengan manusia. Yang kedua, kita pun tak dengar habis, memang kita angkat. Jadi di situ ada sifat merendah-rendahkan nilai azan tu sebagai kalimah yang agung. Itu satu. Adapun yang kedua, kalau dia dijadikan alam waktu salat, maka ia dibenarkan kerana itulah sebahagian daripada maksud azan itu sendiri. Ialah sampai waktu azan, bunyi di telefon kita panggilan azan. Walaupun kita sebenarnya tidak disyariatkan untuk jawab azan tu, sebab dia sekadar peringatan waktu. Tak adalah kata bunyi dalam telefon kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Telefon pun panggil hayya 'alas salah, mari solat. Dia tanya telefon, nak solat mana telefon? Kita kena jawabnya panggilan azan di masjid. Okey, itu nombor dua. Yang ketiga, azan untuk bangun tidur. Azan untuk bangun tidur ni, kalau tengok Syekh Saleh Al-Munajjid, dia jawab bagi kepada dua juga. Tengok bangun tidur tu untuk apa? Kalau bangun tidur untuk solat, maka dia seperti hukumnya azan subuh yang pertama. Kan kita ada dua kali azan subuh zaman sahabat dulu pun, zaman Nabi. Satu
azan subuh Bilal, yang kedua azan subuh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Okay? Jadi dua azan lah kan. Jadi azan yang pertama tu bukan azan masuk waktu. Azan pertama tu adalah azan untuk kejut orang tidur. Tadi kalaulah kejut tu untuk bangun tidur ni nak pergi solat, maka dia ambil hukum azan pertama waktu subuh. Tapi kalau kejut tidur buat benda lain, nak takut tertidur, nak buat kerja lain, ataupun tertidur nak tengok Piala Dunia, pukul 2.45 start play off, dia pun letak alarm, bangun Allah, bangun alarm, bangun kita tengok bola. Maka yang tu tidak disyariatkan. Sebab tu kita ni dalam agama stick dengan apa yang diwahyukan, itu lebih baik. Itu lebih baik dan lebih menenangkan jiwa kita, kerana kita beragama tujuannya kerana Allah, bukan untuk kepuasan diri kita, dan bukan untuk apa yang kita suka kita ambil, yang kita suka kita tinggal. Itu namanya mengikut hawa nafsu. Sebaliknya kita ikut syariat ni apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Boleh? Saya takut saya lupa jawab yang tu. Jadi kita sambung balik surah As-Sajadah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surah Sajadah. Jadi surah Sajadah ni betul lah surah yang ada fadilat, sebagaimana yang Jabah sebut tadi. Kita sebab senantiasa baca. Kenapa kita senantiasa baca? Sebab memang sunnah Nabi. Nabi SAW disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab hari Jumaat, bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insan. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ni, Bukhari dan Muslim, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi ni senantiasa, bukan sekali dua je, senantiasa baca pada hari Jumaat, subuh Jumaat, dua surah, iaitulah As-Sajadah dan juga Hal Ata 'alal Insan. Jadi senantiasa, bukan kata ada waktu Nabi baca ayat lain, tu ada, tapi pada banyak waktu, banyak keadaan, banyak hari Nabi baca surah Sajadah dan Insan pada solat subuh hari Jumaat. Ada perbahasan. Orang tanya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, dia kata, Syekh, apa hukum orang dia baca surah Sajadah je, dia bagi dua, rakaat pertama dua muka surat, rakaat ketiga satu, rakaat kedua satu muka surat. Okey, jadi apa hukum? Jawab Syekh, bukan sunnah. Bukan sunnah. Sebab kita ni jangan modify sunnah. Boleh baca, tak batal pun solat. Tak ada, dia tak kata solat. Jadi kalau kata sunat baca surah Sajadah hari Jumaat, maka orang panggil subuh Jumaat ni subuh sejadah, baca sejadah dia. Lama kelamaan orang confuse mana sunnah yang sebenar, sehingga orang anggap surah subuh ni pasti sejadah je. Tak. Jangan kita lupa, hadis sebut Sajadah dan Insan, dan itulah sunnah. Kalau kita kata dia baca sejadah saja, dia bukan buat sunnah, dia tak buat sunnah, dia hanya baca surah Sajadah seperti mana Nabi baca pada rakaat pertama. Tapi sunnah Nabi rakaat pertama Sajadah, rakaat kedua Al-Insan. So kalau dia baca sejadah saja, dia kena rasa aku ni belum buat full sunnah. Jangan tiba-tiba dia rasa aku dah buat sunnah, dah baca subuh Jumaat ni baca sejadah. Tak, belum lagi, belum full sunnah. Sebab tu kita ni kena ada cita-cita untuk buat sunnah seperti mana Nabi buat, persis. Cuba bayangkan tuan-tuan, lama kelamaan orang pemuka kita sibuk baca pendek, sejadah.
Sampai satu zaman orang tak tahu pun hadis Nabi tu macam mana. Dia pergi solat dia. Dan berapa ramai orang keliling kita ni yang solat subuh hari Jumaat di masjid, dia anggap sunnahnya ialah baca sejadah je. Kerana kebiasaan orang buat macam tu. Jadi kita yang tahu sunnah ni, kalau mampu imam-imam buatlah. Kadang-kadang ataupun kalau boleh mampu solat sejadah subuh pada hari Jumaat, sajadah rakaat pertama, insya rakaat kedua. Saya kalau balik kampung seronok, suka sebab hari Jumaat dia cuti. Hari Jumaat dia cuti, jadi imam memang baca 2 surah. Kita tak boleh baca begitu kat sini, panjang. Tambah pula subuh lah ni lewat. Kalau subuh lewat memang kena baca. Tak apalah, kita tak kata salah. Cuma kita kena tahu bahawa itu bukan full sunnah. Kena ada satu hari cita-cita. Kalau tiba-tiba hari tu cuti, hari Jumaat tu cuti contohnya, imam kena ada, hari ni cuti ni, aku nak baca sejadah dan insad sebab ini adalah full sunnah. Kena ada cita-cita tu, kita nak buat sunnah seperti mana Nabi buat. Kalau kita baca surah sejadah saja, bukan. Ada sebahagian ustaz lah, dia bagi cadangan nak suruh orang ni ingat juga. Kalau tak sempat 1 minggu baca sejadah, minggu depan baca insad. Pun kita katakan bukan sunnah. Tapi sekurang-kurangnya dia memberitahu bahawa bukan sunnah ni sejadah saja. Yang kedua, kita ambil tadabbur makna dia. Boleh faham tak? Jadi bila kita belajar sunnah ni, kita tahu hak mana Nabi buat, hak tu lah. Kita tak ambil separuh-separuh. Kalau separuh-separuh boleh sebagai mendekatkan kita kepada sunnah, tapi kita kena ada cita-cita untuk buat seperti mana Nabi buat 100%. Jadi bagaimana Nabi buat 100%. Baik. Itu satu. Rupa-rupanya tadi saya kata sejadah ni kembar dengan Al-Insan. Rupa-rupanya sejadah ni juga kembar kepada surah Al-Mulk. Al-Mulk ni kita baca bila? Sebelum tidur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad diriwayatkan bahawa Nabi SAW juga daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir kata Nabi pun waktu sebelum tidur dia baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil sejadah, dan dia baca surah Al-Mulk. Jadi sunat juga baca sejadah ni sebelum tidur, sebagaimana baca surah Al-Mulk. Jadi maknanya memang dia ni antara surah yang afdal, yang banyak kita ulang-ulang, sebagaimana Al-Mulk, sebagaimana Al-Kahfi. As-Sajadah ni kalau kira lebih utama dari Kahfi ya. Sebab tiap-tiap malam, sebagaimana Al-Mulk yang kita baca sebelum daripada ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu kelebihan dia. Adapun makna dia Alif Lam Mim, yang ni sebagaimana kita baca dalam surah Al-Baqarah, huruf-huruf yang tercerai dalam Quran. Maknanya dia tidak disusun dalam kalimah, tapi disusun dengan huruf. Ini adalah huruf-huruf yang menjadi mukjizat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyusun sajak dengan huruf. Makna dia hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Boleh tak pahala kita baca walaupun kita tak faham? Boleh. Nabi SAW sebut dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha. Siapa baca Quran, satu huruf diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan digandakan pula dengan 10 pahala. Wal hasanatu bi 10 amsalihha, digandakan 10 kebaikan sepertinya. Kemudian Nabi kata, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf.
lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi kata alif lam mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi siapa yang baca alif lam mim 30 dah dapat. Baru alif lam mim. Kalau zalikal kitabu la raiba fihi min rabbil alamin, lagi lah banyak. Jadi ini kemuliaan baca Al-Quran, pahala dia sangat besar. Sebab tu kita pagi-pagi ni alhamdulillah dapat qadar satu muka, alhamdulillah. Tambah pula dengan tadabbur, alhamdulillah lagi. Kita faham. Semoga Allah Ta'ala merezekikan kita nikmat baca Quran. Kalau orang yang lebih baik lagi, dia baca satu juzuk satu hari, alhamdulillah. Tak hebat lagi tu. Orang hebat baca 5 juzuk satu hari. Ada orang khatam seminggu sekali. Ada orang lagi dahsyat 3 hari sekali. Tak boleh lebih daripada tu. Kita ni tak tahu bila jumpa. Satu muka surat satu hari pun alhamdulillah ada lah. Agama istiqamah tu yang penting lah. Jadi jangan cuti banyak lah. Aduh, orang ajak ni cuti ni, ada cuti pula ni. Kita dah fikir Allah sayangnya kuliah, tak ada cuti lagi. Atau hari minggu 7 hari bulan ni ada undangan ke Indonesia. Kata sayang pula nak cuti. Tak apalah, yang kelas dulu ni tak pergilah ke Indonesia tu. Tapi adalah waktu nanti kena cuti juga tu. Bulan 2 nanti ke umrah. Bulan 2 umrah kena cuti pula. Dia kata banyak cuti tu. Allahu Akbar. Baik. Ala kullin, Quran ni senantiasa baca. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran ini dengan tidak ada keraguan padanya. Ini sama dengan ayat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yani tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, dari Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Dari Tuhan yang mentadbir, pemilik sekalian alam. Dialah Allah. Jadi Quran yang kita dah baca ni bukan daripada orang lain, daripada Allah Subhanahu wa taala. Am yaquluna iftarah. Mereka pun orang-orang kafir mengatakan dialah Muhammad yang mereka Al-Quran. Am yaqulu naftara. Orang kafir kata tak, Quran ni Muhammad reka. Allah Ta'ala jawab, bal huwal haqqu mir rabbik. Bahkan sebenar-benarnya Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu. Jadi bukan Nabi Muhammad reka. Al-Quran ni datang dari Allah membawa kebenaran. So kalau kita nak jawab hujah ni memang banyaklah dalam Quran ni bukti bahawa Nabi Muhammad bukan dia yang reka Quran. Ada orang kata Nabi Muhammad ciplak Al-Quran daripada orang-orang Nasrani dan Yahudi. Sebab zaman dulu ahli kitab memang ada kitab. Di Mekah pun memang ada orang tulis kitab dari bahasa Hebrew ke bahasa Arab. Jadi ada orang kata Nabi Muhammad ciplak. Ciplak kitab dulu, dia buat Quran. Itu pun ada jawapan juga. Jadi Quran ni memang dari Allah. Bukan Nabi reka, bukan Nabi ciplak. Kalau Nabi reka, macam mana Nabi tahu benda yang Nabi ni membaca menulis pun tak tahu. Dan ada dalam ilmu Quran yang tidak diketahui oleh orang zaman Nabi pun.
Contohnya ilmu kejadian bayi dalam rahim. Tak ada yang tahu. Zaman tu tak ada scan lagi, tak ada 3D, tak ada 4D, tak ada 5D, tak ada. Tak ada orang boleh tahu daripada benih jadi darah, jadi daging, kemudian besar sikit, dibentuk, kemudian dijadikan tulang, kemudian dibalut daging, kemudian dibagi rupa paras, kemudian berbesar, ditiupkan roh sebelum daripada tu 40 hari ditiupkan roh. Siapa cukup 9 bulan dilahir? Siapa yang boleh bagi tahu zaman dulu benda tu? Tak ada siapa. Tapi ada dalam Quran. Macam mana Nabi tahu? Jawapan dia, sebab Nabi bukan penulis Quran. Dia terima wahyu ni datang dari Allah yang menciptakan. Sebab tu dia boleh bagi tahu. Dan banyak lagi lah ilmu-ilmu. Cerita tentang Fir'aun lemas di laut. Tak ada orang tahu pun cerita Fir'aun. Tiba-tiba Quran bagi tahu Fir'aun lemah di laut. Orang lain tengok Fir'aun dalam piramid. Macam mana Fir'aun dalam piramid tu lemah di laut? Kaji memang ada kandungan garam dalam paru-paru Fir'aun. Jadi orang kata dia ni mati kerana telan air laut masuk dalam paru-paru dia, mati lemas. Mayat dia diawet dekat. Macam mana Nabi tahu? Padahal dia ni cerita ni 3,000 tahun dulu atau 2,000 tahun sebelum tu. Kerana bukan Nabi yang reka Quran. Sebaliknya Nabi menerima wahyu. Ada yang kata Nabi Muhammad ciplak. Tak. Macam mana Nabi nak ciplak? Sedangkan yang dituduh ciplak tu lebih banyak tak betul daripada yang tuduh kopi tu. Contoh kita pernah sebut cerita Haman. Ingat tak cerita Haman? Haman dalam Quran. Cerita Haman. Tahu Haman ni siapa? Menteri Fir'aun. Menteri Fir'aun. Haman ni kerja dia buat apa? Dia lah menteri yang bertanggungjawab membina piramid. Sebab Quran kata apa? Ibnili ya Haman wa 'ala tin. Fir'aun kata, "Hai Haman, binalah kepadaku piramid ni, bangunan tinggi ni." Dalam Bible ada juga Haman, tapi Haman ni nama seorang raja. Nama seorang raja, dulu nama dia Haman. Jadi ada seorang orang putih ni, dia buat kajian, dia kata Muhammad ciplak Quran. Tapi dia muskil. Kenapa Muhammad ciplak salah? Haman dalam tu raja, Haman dalam Quran menteri. Mana satu betul? Dia buat kajian. Dia pergi kaji, jumpa dekat dengan Jerman, satu library yang terjemah semua catatan tamadun Mesir. Dia ambil semua logo-logo tu. Logo-logo tu dia ada bahasa dia kan. Diterjemah ke dalam bahasa kita, maka dia buat satu library. Dekat Jerman ada library cerita tentang sejarah Mesir. Dia pergi library tersebut, dia cari nama Haman. Cari nama Haman, jumpa catatan daripada piramid ke daripada zaman tu, cerita Haman menteri kerja raya. Bahasa kita lah, menteri pembinaan, menteri yang bina. Bukan sambil value ke, sambil value buat kita ni. Muhammad ni menteri kerja raya lah, menteri pembinaan. Jadi Quran betul, Bible salah. Macam mana yang dituduh ciplak betul, yang dituduh ori salah. Jadi ini bukti Nabi Muhammad bukan ciplak. Betul. Lagipun bahasa piramid tu sudah terpupus, sudah pupus 2,000 tahun dah. Zaman Nabi tak ada orang boleh baca. Macam mana Nabi boleh tahu? Jawapan dia, sebab bukan Nabi yang tulis Quran. Yang turunkan Quran ni adalah Allah. Okey? Bal huwal haqqu mir rabbik. Baik, Quran ni kebenaran yang turun dari Tuhan. Litunzira qauman ma atahum min nadhir.
supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Sebab lama dah tak datang pemberi peringatan, maka Allah turunkan Quran untuk kamu pula bagi peringatan. Memanglah Quraisy ni Nabi terakhir bagi mereka siapa? Ismail lah. Nabi Ismail lah. Untuk Quraisy lama dah tak jumpa Nabi. Adapun Bani Israel banyak. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapat hidayah. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Sittati ayyam, dalam 6 masa. Disebut ayyam ni sini masa. Kalau bahasa asal 6 hari. Cuma sebelum daripada langit dan bumi itu ada, kiraannya tidak kira hari lah, sebab matahari belum ada. Jadi dia kira sebab 6 masa, sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Panjang mana masa tersebut, wallahu ta'ala a'lam. Kira hari 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah kata ni, Allah kata, bukan orang lain kata ni. Allah kata, dia ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari atau 6 masa. Kemudian dia, kata Allah, bersemayam di atas arasy. Lepas dicipta langit dan bumi, dia pun beristiwa di atas arasy. Arasy ni banding dengan langit dan bumi, mana kedudukan dia? Arasy ni atas pada langit dan bumi. Kita ni paling bawah. Nama pun dunia, alam dunia. Dunia ni maksud dalam bahasa Arab rendah. Dalam bahasa Arab, dunia ni maksud rendah. Sama dalam bahasa kita terjemah langit. Bahasa Arab pun memang langit, tapi asal word sama menunjukkan tinggi. Dunia ni rendah, sama tu tinggi. Boleh faham? Arasy pula atas pada langit dan bumi ni. Atas pada langit yang ketujuh lagi. Langit ni ada 7 lapis. Ada bumi, kemudian ada langit pertama. Langit pertama ni ada bintang-bintang, ada semua ni. Keindahan-keindahan langit pertama ni duduk langit pertama. Bintang. Pasal apa? Langit pertama ni tempat syaitan duduk naik. Tuhan kata rejam syaitan, jadikan dia sebagai tanda kepada manusia. Semua ni baru langit pertama. Naik langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Arasy ni atas pada langit yang ketujuh. Jadi kita ni bawah sekali. Nama kita dunia. Langit bawah, bawah sekali. Langit ni tinggi. Arasy ni pula, bahasa mudah kita, arasy ni semua bahasa Arab ni, semua bahasa Arab. Kita faham Quran dengan bahasa Arab. Dunia, asal bahasanya maksud rendah. Sama langit, asal bahasa dia tinggi. Kerana kedudukan langit yang tinggi, kedudukan kita yang rendah. Arasy pula dari sudut bahasa dia apa? Orang putih panggil throne. Bahasa Melayu kita panggil singgah sana.
Kenapa kita sebut singgah sana, saya pun tak tahu. Singgah kat sana ke macam-macam, tak tahu. Tapi yang penting Tuhan bukan singgah di sana. Bahasa saja. Saya tak sepaham dari sudut bahasa. Kita ni dari sudut bahasa banyak benda kita ni problem. Sebab bahasa kita ni bahasa yang banyak bercampur. Ambil bahasa Arab, ambil bahasa India, ambil bahasa Cina, ambil bahasa orang putih, ambil bahasa Arab. Semua kalau asal-asal bahasa Melayu, pure Melayu ni, saya rasa tak banyak. Ada orang buat kajian sampai saya lupa, mungkin paku, padi, berapa gitu je. Kalau kerusi, bahasa Arab. Madrasah, bahasa Arab. Masjid, bahasa Arab. Ni, apa lagi? Ada sama ada bahasa tu mari daripada Arab, mari daripada bahasa India ke, mari daripada bahasa macam-macam. Jadi kita ni kalau sebut singgah sana tu tak tahu asal mari ikut mana. Ya, saya kan nama cik ayah saya, Cik Pa. Cik ni bahasa mana? Oh ni saya musafir dengan seorang Ustaz Abu Mubarak. Dia asal Kemboja. Dia kata dia dulu duduk Kemboja, lepas tu dia datang belajar ke Malaysia. Pasifik ni di Kelantan lah. Dia sampai di Kelantan, dia kata ramanya pakai cik dia tu. Cik Ahmad. Dia tanya orang Kelantan, orang kata Kelantan tak tahu cik nak maksud apa. Nenek moyang. Dia kata cik ni bahasa daripada Campar. Kalau cik ni bahasa Datuk lah di Campar ni. Orang kebangsawan. Oh, saya kata, gitu. Kita pun tak tahu. Tapi nak sebutnya, itulah kita. Banyak benda ni kita ni ambil. Mungkin kita ada perbendaharaan kita dulu, tapi wallahu ta'ala alam semana. Jadi nak sebutnya, dari sudut bahasa, kembali kepada arash. Bahasa ni, dari sudut bahasa Arab, bahasa arash ni maksud dia throne. Throne ni bahasa kita singgah sana, tempat duduknya sang penguasa. Tapi arash ni bukan macam singgah sana raja kita lah, tak. Macam mana arash ni kita dah sebut perbahasan sebelum dia adalah sebesar-besar makhluk. Dia lebih besar daripada langit dan bumi, bahkan bandingannya dekat arash ni ada kursi. Dekat arash ni ada kursi. Kursi itu sebahagian dari arash. Kata Abdullah ibn Abbas, kursi ni tempat letak kakinya sang raja dari sudut singgah sana. Jadi kursi Allah ni berbanding langit dan bumi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi dia saja dah lebih besar daripada langit dan bumi. Arash lagi besar daripada kursi. Jadi betapa besarnya apa panggil singgah sana arash. Arash Allah Subhanahu wa taala ni sangat besar. Jadi Allah Taala kata telah dia cipta langit dan bumi, maka dia beristiwa di atas arash. Ya, Allah kata macam tu, maka kita pun berimanlah macam tu. Macam mana Allah beristiwa tu? Jangan tanya, dahlah tak tahu dahlah kitanya. Kita hanya tahu setakat Allah bagi tahu. Lepas daripada tu, wallahu taala a'lam. Baik. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi', dan tidak ada bagi kamu sebarang penolong dan pemberi syafaat selain Allah. Afala tatadhakkarun. Oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar. Jadi Allah mulakan ayat ni tentang kebenaran Quran, dan Allah mulakan surah As-Sajdah dengan menunjukkan kekuasaan dia sebagai pemilik alam semesta, dan Allah adalah Tuhan yang memiliki singgasana yang maha agung. Jadi itu yang kita baca di awal surah As-Sajdah. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.